So dalam video kali ini, dalam perkongsian saya pada malam ini, saya ingin kongsikan sama kamu, sama pendengar-pendengar, sahabat DBR Page, tentang sihir. Tidak asing lagi bagi Anda semua pasal sihir. Kalau di Sabah kita panggil dia sindaat. Sindaat ataupun pugai. Tapi pugai ini dia lain jenis. Pugai ini dia macam memikat seseorang lah. Oke, kalau sindaat ini dia macam kena, kasih kena orang tuh, kasih kena ataupun kasih sakit orang tuh lah. Alright. So dalam video kali ini saya mau kongsi kepada pendengar-pendengar di halaman Biar Page tentang seorang lelaki yang kena sindaat ataupun dia kena sihir. Oke, cerita ini dikongsikan oleh sahabat followers saya, dan cerita ini dia bilang dia juga anak kasih kongsi oleh kawan dia. Macam ni, orang tu yang mengalami situasi ini, dia yang kena sindaat ataupun dia yang kena sihir. Oke, so kepada pendengar-pendengar di halaman Biar Page, pernahkah Anda dengar tentang sindaat ataupun pernahkah Anda kena sihir? Macam tu. So let's check it out. Oke, dijadikan cerita si lelaki ni dia bekerja sebagai pramugara di Airlines Philippines. So maksud dia ini orang Philippines lah. Oke, jadi dia sudah terbang banyak tempat ataupun dia sudah pergi di banyak-banyak benua lah begitu. So dalam kapal tu ada satu perempuan yang suka sangat sama dia, yaitu pramugari lah kan. Oke, jadi mula-mula tu perempuan ni dia belum lagi menyatakan hasrat dia punya suka tu lah. Dia belum lagi kasih tahu yang dia betul-betul suka sama si lelaki ni. Pramugari ni dia asal daripada Siam. Oke, jadi semula-mula dorang ni memang kawan lah. Lelaki tu anggap jadi kawan punya kawan. Lepas tu dorang keluar makan sama-sama, dorang pergi mana-mana sama-sama. Tapi lelaki tu dia anggap perempuan ni cuma kawan dia saja. Dia tidak anggap lebih daripada tu. Si lelaki ni dia ada sudah girlfriend yang lama sudah sama-sama dia. Start dari bangku sekolah sampailah dorang habis di college. Suatu hari perempuan ni dia kasih luar lah perasaan dia sama si lelaki. Dia cakap yang dia suka sama dia dan dia betul-betul mau kawin sama dia. Dia sanggup pindah daripada Siam tu pergi di Philippines. Dia sanggup sehidup semati lah sama si lelaki ni. Tapi si lelaki itu cakap dia anggap tu perempuan sekedar teman biasa, tidak lebih daripada itu. Dia mau kawin yang dia punya girlfriend sudah lama sama-sama dia tu. So si perempuan ni rasa sangat sakit hati dan dia simpan dendam. Oke, lepas saja dia sudah luar begitu, lepas tu kejadian lah begitu, dia lari, dia berhenti kerja, berhenti jadi pramugari. Lepas tu orang-orang lain ataupun teman-teman sekerja dorang tidak tahu si perempuan ni pergi mana. Selang beberapa bulan selepas kejadian ni, si lelaki ni tiba-tiba jatuh sakit. Oke, dia jatuh sakit tu, dia sakit tidak berapa teruk. Dia pergi hospital dan refer doktor sampai pergi jumpa doktor pakar. Doktor cakap dia ni tiada apa-apa. Dia macam sihat saja, tapi dia rasa sakit. Begitulah. Oke, lepas tu semakin lama bukan dia semakin mau sembuh, tapi dia semakin mau teruk sudah keadaan dia. Lepas tu dia berehat daripada kerja. Dia tidak berhenti kerja, dia berehat, dia cuti panjang, dia balik kampung. Tapi bila dia sudah balik kampung nih guys, dia masih lagi sakit, malah semakin teruk pula. Oke, sampai dia tidak boleh bangun, badan dia kurus kerempeng. Lepas tu dia makan kan, host tu sambung pergi di kerongkong, berak pun dia kena pakai pampers. Dia betul-betul seperti orang yang mengidap kanser, ataupun dia betul-betul seperti yang terlampau sudah sakit, ataupun kita cakap yang orang tua yang uzur begitulah, yang memang ada sakit lah. Tapi bila family dia bawa dia jumpa doktor, bawa pergi hospital, dokter cakap dalaman badan dia ataupun dia punya dalam badan lah begitulah, apa-apa semua tu semuanya oke. Dokter cakap semua oke, sihat. Tapi dia begitu. Kepada pendengar-pendengar di halaman Biar Page, apa sebab? So kepada pendengar-pendengar, selepas sejari family dia bawa jumpa dari dokter tu, family dia memang sudah shock dan dorang tahu sudah yang dia punya anak ni
disihir atau disindaat ataupun diguna-guna orang. Sebab masa lelaki itu tengah sakit ataupun dia tengah berbaring nih, yang sudah tenat lah berbaring begitu, dia pernah mengigau, dia sebut-sebut nama perempuan tu, dan dia sebut-sebut yang perempuan ni daripada Siam. Lepas tu pada masa tu juga di negara kawan dia, saya tidak bagi tahu lah negara mana, terjadi satu keajaiban ataupun mukjizat pada masa tu, di mana patung Bunda Maria telah mengalirkan satu cecair putih daripada kaki dia. Daripada cerita tu, bila orang minum saja air tu dia akan sembuh. Kawan dia ni bagi tahu sama family dia yang banyak orang yang sembuh minum tu air. Jadi family dia sangguplah bawa dia pergi di sana negara tu yang terjadinya mukjizat ni untuk mau kasih minum tu air sama dia punya anak. So kepada pendengar-pendengar di halaman Biar Page, kenapa dorang tidak kasih heboh pasal ni? Disebabkan dorang tidak mau banyak isu lah begitu. Jadi nanti orang akan cakap ini tipu, itu tipu, dia baca. Jadi biarlah pihak gereja saja pada masa tu yang tahu. So dorang bawalah anak dorang ni pergi di sana. Jadi bila anak dia sudah nak kasih minum air tu, kemudian anak dia tiba-tiba dia muntah. Benda yang sangat tidak mustahil kita nampak, ataupun benda yang sangat-sangat kita rasa macam tidak percaya apa yang dia kasih keluar. Apa yang dia kasih muntah tu ialah pisau cukur yang sudah bertagar, paku yang sudah bertagar, benda-benda tajam lah, sama satu rambut perempuan yang panjang. So dia di sana selama 3 hari. Dia telah didoa oleh pedri di sana sampailah dia sihat. So bila dia sudah sihat, dia balik pergi negara dorang, dan di sana masa tu dia berhabis makan lah. Macam yang orang yang sudah mau sihat begitu lah, yang macam dia sakit kan, terus dia sihat, makan dia tu banyak lah. Bila dia sudah sehat total, full, sudah sehat, dia masuk kerja balik. Dia balik tempat kerja dia, tapi dia nak pindah pergi di office airport, tidak sudah jadi pramugara. So kepada pendengar-pendengar di halaman Biar Page, kita sudah tahu melalui cerita ni, perempuan tu telah sindaat dia, ataupun perempuan tu telah sihir dia. So kita tidak tahu sebab orang tu sangat jauh. Siam sama Filipina ni sangat-sangatlah jauh guys. So family dia tidak tahulah siapa yang buat begitu, tapi mungkin si lelaki ini memang tahulah siapa yang buat. Selepas lelaki itu menolak cinta si perempuan ni, tu perempuan simpan dendam, dia cakap yang dia akan buat lelaki itu sengsara. Disebabkan kenapa guys? Disebabkan lelaki ni terlampau handsome. Dia disihir sebab dia terlampau handsome. Kalau dia terlampau handsome tu, so kita boleh imagine macam mana handsome dia. Siapa pun tidak boleh imagine macam mana handsome sampai dia telah disihir, sampailah dia telah disindaat. Sahabat-sahabat pendengar di luar sana, so itu sajalah dalam perkongsian saya pada malam ini pasal cerita sihir, tentang cerita sindaat. Dan cerita ini adalah berdasarkan kisah benar yang telah dikongsikan kepada saya sendiri daripada sahabat followers saya. So cerita yang dikongsikan kepada saya tu, saya tidak tahu terjadi sama diri dorang ataupun kawan-kawan dorang punya cerita dong bagi sama saya macam tu, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, cerita ini adalah berdasarkan kisah benar. So kepada pendengar-pendengar di halaman Biar Page, jika anda ada perkongsian ataupun anda ada kisah benar yang anda alami ataupun yang anda alami sendiri, bolehlah kongsikan kepada saya menerusi saya punya laman Facebook page Borneo Reaction, ataupun menerusi Gmail saya selbin89 alias gmail.com. So jangan lupa subscribe YouTube channel saya Selbin Junior, dan jangan lupa follow Facebook page saya Borneo Reaction, dan jangan lupa share kepada teman-teman anda di luar sana untuk lebih banyak kisah-kisah seram yang akan saya kongsikan kepada anda, ataupun yang mau anda saya kongsikan tentang cerita-cerita mistik ataupun legendary kepada anda semua. So bertemu lagi kita di next perkongsian kisah seram tengah malam anda.